Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung tajuk Al-Quran kita. Sambungan memahami keutamaan dalam tindakan. Sambungan dia yang pertama menceritakan pelaksanaan fiqh aulawiyah dalam kehidupan. Di sini dia punya bidang pelaksanaannya dibahagikan kepada tiga. Yang pertama ilmu dan pemikiran, yang kedua bidang amalan, yang ketiga tuntutan syarak. Sikit je, tak banyak, dibagi kepada tiga je. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, bidang fiqh aulawiyah melibatkan ilmu dan pemikiran. Prinsip dia, utamakan usaha untuk menuntut ilmu dan memahaminya. Secara umum, ilmu dan pemikirannya, fiqh aulawiyah ni, dia cerita utamakan usaha untuk belajar, mencari ilmu dulu. Implikasinya apa? Utamakan ilmu, fardu ain berbanding fardu kifayah. Dalam bab menuntut ilmu dan pemikiran, implikasi yang kita boleh gunakan untuk fiqh aulawiyah ni, dalam belajar, menuntut ilmu, cari ilmu, segala-gala ilmu, tapi dari segi keutamaan dia, yang pertama, utamakan ilmu fardu ain berbanding fardu kifayah. Dia suruh letak fardu ain dulu, yang wajib ni dulu, barulah pergi pada fardu kifayah. Kemudian dia kata utamakan ilmu fardu kifayah sebagai pelengkap. Kemudian ilmu fardu kifayah ni pula dia berperanan sebagai pelengkap. Jadi dia ada keutamaan dia. Yang mana kita nak letak dulu, yang mana kemudian? Antara fardu ain dan fardu kifayah. Jadi lebih utama fardu ain. Itu bidang ilmu dan pemikiran. Yang kedua, dalam bab amalan pula. Prinsip dia, utamakan amalan yang banyak manfaat berbanding kurang manfaat. Itu cerita dia. Secara umum dia, prinsip dia, cari yang banyak manfaat berbanding dengan kurang manfaat. Implikasi, utamakan amalan banyak manfaat kepada masyarakat. Dalam bab amalan ni, antara amalan yang beri manfaat kepada kita dan pada masyarakat, dia suruh utamakan yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Utamakan aktiviti kemasyarakatan berbanding ibadah sunat. Itu contoh dia yang dibagi implikasi. Seterusnya, bidang tuntutan syarak pula. Secara prinsip dia, utamakan perkara pokok berbanding perkara cabang. Ni apa benda pokok-pokok cabang? Pokok ni adalah perkara dasar yang paling utama, dan cabang ni adalah ranting-ranting dia. Contoh kita tengok implikasi dia, utamakan fardu ain berbanding fardu kifayah. Antara fardu ain dengan fardu kifayah, fardu ain ni dia akan duduk pada pokok yang utama. Kemudian fardu kifayah dia akan duduk pada ranting-ranting, pada dahan-dahannya. Dari segi yang utamanya, yang perkara pokok tu lebih utama daripada perkara cabang. Contoh yang kedua, utamakan amalan fardu berbanding amalan sunan. Ada orang dia, ni contoh paling senang nak faham ni. Ada orang duk utamakan amalan sunat, dalam masa yang sama dia meninggalkan amalan fardu. Contohnya, subuh dia tak semayang, tapi dia semayang duha. Tu maksud dia. Yang mana lebih utama antara subuh dengan duha ni? Ni duk sibuk semayang duha, tapi semayang yang fardu dia tak solat. Tu maksud dia, utamakan amalan fardu berbanding amalan sunat. Seterusnya, kepentingan. Apa dia kepentingan fiqh aulawiyah? Yang pertama, memastikan tindakan terkawal. Senang je. Tujuan dia adalah untuk memastikan apa yang kita buat tu terkawal, tak mengarut. Yang utama kita utamakan, yang kemudian kita letak di belakang. Yang kedua, hasil kerja akan berkualiti. Kalau kita fikir sekalipun, kita utamakan benda yang utama dulu untuk kita buat, barulah kita buat benda yang kurang penting selepas tu. Dan yang ketiga, amalkan tuntutan mengikut susunan yang tepat. Ni kepentingan dia. Sebab kita kena belajar untuk, kalau bahasa orang putihnya disebut priority. Yang mana yang utama kita utamakan dulu, kita letak di atas. Yang kurang utama kita letak di belakang-belakang. Ni dari segi susunan yang tepat. Seterusnya, yang terakhir, pengajaran ayat tersebut. Kita hendaklah sentiasa apa? Yang pertama, meningkatkan iman kepada Allah dan hari akhirat. Sentiasa kita ni
meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Jangan duduk pada takut yang sama pada setiap hari, tak ada perubahan yang berlaku kepada kita. Yang kedua, berhijrah ke arah yang lebih baik. Hari ni lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ni. Itulah harapan kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi